Pun nak record. Alright. Thank you, Ifa. Alright. Okay, so that's the difference between trade-off dengan opportunity cost. Okay, maybe when you learn ataupun you baca lebih banyak tu, you akan nampak dah dia punya perbezaan yang lebih jelas lah. Okay, you have to read lah. Alright. Okay. Firdaus, okay Firdaus? Boleh ke nak dengar suara Firdaus sikit? Okay ke tak? Alhamdulillah, okey. Right, Alhamdulillah. Okay, so dia macam kita terlepas peluang lah. Kita terlepas peluang. Kan? Itulah maksud dia opportunity kan? Peluang kan? Okay. Okay, so saya share slide. Slide chapter 3. Share betul lah. Mana dia slide ni? Ni. Okay. Nampak tak? Nampak ke semua? Nampak, Doktor. Nampak. Okay, alright. You all nak sebut nampak pun 3 minit. Nampak. Kenapa you tak boleh? Nampak. Nampaklah sikit macam you all tu cergas dan sihat. Ketua betul lah you all ni. Okay, so kita hide semua kelas-kelas PDPR ni. Okay, so let's look at our new chapter, capacity strategy. Okay, so tadi saya dah explain panjang dah tentang apa itu capacity kan. So dari sudut operation strategy ialah dia menunjukkan apa dia? Its potential level of productive activity. Maksudnya dia akan mengenal pasti apakah potensi bisnes kita. Sejauh mana bisnes kita boleh pergi kan. Itu ialah capacity kan. Bila kita tahu sejauh mana potensi kita, bila kita realize apakah potensi yang ada dalam bisnes kita, dan kita boleh merancang untuk jangka masa panjang lah. Alright. So contoh yang saya bagi ni adalah transportation kan. Dan yang paling penting adalah dia tidak sama dengan output. Yang macam saya explain tadi, it's not the same as output, production, output dan sebagainya. Capacity ni ialah kebolehan ataupun kemampuan lah. Tahap kemampuan yang kita ada. Apakah capacity yang kita ada. Alright. So kita akan bergerak, setiap bisnes yang kita buat tu kita akan bergerak melalui kapasiti yang kita ada tu lah. Kalau kapasiti kita ada 3 orang pekerja saja, mustahil lah kita boleh operate contohnya 24 hours. Kan? If we know that our capacity is only, we have only 3 people, capacity yang kita ada hanya boleh takat 7 jam saja. Kan? We cannot expand our business to 24 hours. Okay, so without an appropriate capacity strategy, operation will always be struggling to supply market in competitive manner. Kan, dia jadi tidak normal. Takkanlah kita ada contohnya 5 pekerja kan, 5 pekerja kedai nasi kandar tu. Dia sesuai hanya 5 pekerja, sepatutnya kita boleh beroperasi hanya 8 jam sahaja, tapi bos kita nak buat 24 hours. So kita cannot, dah exceed kita punya capacity. So bila kita buat juga, contohnya bos kata ambil shift malam 2 orang, siang 3 orang. So boleh ke sustain macam tu? Do you think the business can sustain for long time? Tak boleh, sakit tu kerja. Kan? Sakitlah kan. So jangka masa panjang pekerja akan complain lah ataupun pekerja akan lari. Kan, sebab overwork kan, overloaded kan, over bekerja lah, jadi pekerja tidak mampu. So dia dah exceed dia punya capacity. So getting capacity strategy right is the starting point for developing competitive operation. So bila you dapat kenal pasti capacity business you, capacity yang you ada, you boleh plan untuk jangka masa panjang dan you boleh compete dengan competitors. Okay, you boleh compete. Okay, sebab you tahu dekat mana strength yang you ada. Okay, kita punya capacity kalau kita dapat menguruskan dengan baik, it will be a strength for our business, for our company. Okay.
Okay, so some factors influencing the overall level of capacity. Okay, ada faktor-faktor yang mempengaruhi level of capacity kita ni. Availability. Of course lah kita tengok dari dua sudut. So dalam operation strategi ni macam saya cakap, kita always look at these two things. Operational resources and market requirement. Okay, apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama ialah availability of capital, cost structure of capacity increment, economic of scale, flexibility of capacity. So contohnya kita kena tahu berapa banyak yang kita boleh keluarkan untuk mendapat keuntungan kan. Kadang-kadang biasanya sebab tu kita tengok kilang-kilang dia akan keluar output yang akan yang akan memenuhi economic of scale tu kan. Dia akan keluarkan jumlah output yang akan memberi pulangan balik kan. Biasanya kalau kita keluarkan barang yang sikit, dia akan melibatkan kos yang banyak kan. So baik kita keluarkan kos yang banyak sesuai dengan capacity yang kita ada tu. Okay. That's why bila kita belajar dalam POM, when we learn in production operation management, kita always depends on minimum order quantity, kan? Berapakah jumlah minimum? Kalau kita beli apa-apa barang dekat kedai, dia akan cakap, kadang-kadang kalau kita nak buat business, when we want to do business, we will buy in bulk kan. Kita akan beli secara pukal banyak-banyak kan. So biasanya kilang akan tetapkan berapakah jumlah minimum setiap order. Contohnya kena order 20 carton contohnya kan. So why? Sebab apa kilang tetapkan macam tu? Disebabkan of economy of scale ni lah. Dia dah tahu dah kalau customer order kurang daripada 20 carton, dia akan mengalami kerugian dalam resources dia. So dia kena keluarkan dia kena keluarkan produk dia supaya dia dapat keuntungan, dia dapat memenuhi lah kos, dia dapat tampung kos, dia dapat bayar gaji pekerja, dia dapat dan sebagainya kan. So kalau you venture in business pun, kalau you ada your own business pun, you boleh tahulah macam mana untuk memastikan kita mengeluarkan produk dalam masa yang sama kita mendapat keuntungan daripada pengeluaran kita tu. Okay, so dalam jangka masa panjang kalau kita tidak dapat mengeluarkan output yang menguntungkan, kita tidak dapat cover lah kos pekerja, kos bahan mentah, kos elektrik, bil dan sebagainya kan. So bila kita nak keluarkan barang tu, kita kena pastikan dia dapat cover kos-kos yang terlibat tu. Okay, that's why lah kita kena tahu capacity kita ada ni boleh tampung tak bisnes kita ni, kan, capacity yang kita ada ni. And then kita kena tahu market requirement lah. Kita kena tahu berapa forecast lah level of demand yang kita mungkin akan dapat kan. Waktu changes, adakah akan berlaku perubahan dalam demand tu kan. Kalau kata kita punya capacity, kita kata bisnes kita ni bertahan cukup lah untuk 5 tahun ni kita stabil dah. Untuk 5 tahun ni kita okey dah, tapi kita kena predict, lepas 5 tahun ni mungkin akan ada perubahan dalam demand, mungkin demand akan bertambah. So kita boleh buat persiapan dan perubahan untuk memenuhi changes dalam permintaan itu. And then uncertainty, contohnya macam pandemik yang berlaku sekarang ni lah kan. Kita tidak pasti, tapi kita kena make sure kita tahu walaupun kadang-kadang bukan semua akan mengalami uncertainty ni kan, tapi kita kena predict bahawa kemungkinan besar akan berlaku uncertainty dalam perniagaan kita ni. So kita kena make sure kita boleh berdepan dengan perkara-perkara ni. Consequences of over and under supply contohnya. Contohnya tiba-tiba berlaku oversupply, adakah kita mampu, adakah within our capacity untuk memenuhi permintaan tu, ataupun bila tiba-tiba berlaku oversupply ataupun over demand kan, tiba-tiba kan over demand. So adakah kita dalam capacity untuk memenuhi permintaan tu kan. Tiba-tiba kita tengok demand tinggi ni, pekerja kita pula kurang. So kita tengok daripada kapasiti tu kita tidak mampu lah kan. Kita tidak mampu untuk memenuhi permintaan pasaran. So itu adalah penting. Kadang-kadang bila kita kerja contohnya kan,
Kapasiti kilang kita contohnya kapasiti kilang hanya mampu mengeluarkan 50,000 kerusi sahaja setahun kan. Tiba-tiba pegawai marketing dah buat marketing kan. Dia keluar dia buat marketing, tiba-tiba dia tak tahu kapasiti kilang takat 50,000 saja kan. Tiba-tiba ada order sampai 100,000 unit. Contohnya double kan. So bila kita tidak tahu kapasiti tu, kita terima demand tu, jadi susah untuk kita nak berubah dengan cepat kan. Bila kilang tahu tiba-tiba 10,000 dia nak kena cepat-cepat order barang, dia kena cepat-cepat ambil pekerja yang banyak dan sebagainya. Dia kena ada banyak pula kos-kos tambahan kan dan sebagainya. So itu penting untuk kita mengetahui kapasiti yang kita ada. Okay, supaya kita dapat merangka strategi dengan lebih baik lah. Okay. So ini adalah isu. Capacity, strategi, issues dia ialah inilah. Number of sites, capacity of each site, allocation of tasks, long-term capacity and location of each site. Okay. So satu-satu business ni, right, macam mana saya nak explain supaya you all faham dia punya maksud dia tu kan. Okay. Dalam satu-satu business tu, bila dia nak expand kan, business dia contohnya kan, first kali of course lah dia kena tahu capacity. Katakan contohnya capacity yang dia ada, dia boleh buka lagi satu outlet kan kat tempat lain selain pada Kuala Lumpur contohnya. So kalau dia dah realise dia mampu buka outlet tu, dia kena fikir berapa jumlah outlet yang dia mampu. Berapa jumlah outlet yang dia mampu buka. Contohnya McD kata okey dia nak buka lagi 2 outlet dekat Kelantan contohnya kan. Adakah dia ada enough pekerja untuk bantu set up yang site dekat Kelantan tu? Ataupun dia kata dekat Kelantan susah dapat pekerja, jadi dia buka dekat JB. Dekat JB. Berapakah outlet yang kita nak buka dekat JB tu? Ataupun kita tengok pula isu yang kedua, capacity of each site kan. Dekat JB tu kita nak buka sama besar ke yang dekat KL? Contohnya kita nak buka T-Life dekat Johor kan. Dekat KL kita buka T-Life yang besar. So dekat Johor ni adakah kita nak buka T-Life yang sama besar? Ataupun kita nak buka kecil sikit? Kan? Tu yang melibatkan allocation of task kan. Adakah servis yang kita nak bagi sama dengan dekat pusat kan. Kadang-kadang kita tengok ada setengah-setengah outlet dekat KL dia besar, dia ada macam-macam kita boleh dapatkan, tapi bila dekat Kedah ni, dekat Kedah ataupun dekat tempat lain, dia cuma ada servis yang biasa saja, tidak sama dengan KL. Itu semua disebabkan oleh kapasiti punya isu lah. Mungkin mereka tidak mampu untuk tampung dan sebagainya. Macam kita tengok di IKEA di KL is bigger than IKEA di Pulau Pinang kan. Maybe because dia orang dah tahu dah jumlah pengunjung macam mana, the expected demand macam mana kan. So we don't have to open yang besar kan. Then location of each site kan. Kita kena tengok kita nak buka tu dekat mana, tempat tu macam mana. Kan, adakah tempat itu di tengah laut ke, tempat tu senang banjir ke, ataupun tempat tu selalu berlaku gempa bumi ke kan. So kita kena tengoklah perkara-perkara ini sebelum kita expand kita punya our business kan. So bukan semata-mata kita ada kapasiti yang besar kita boleh buat saja di mana-mana. No. Okay, these are the things yang kita kena consider. Ada 5 item yang kita kena consider. Okay. Okay, so ni macam tadilah yang saya dah explain dah how should one judge a capacity strategy kan, sebab dia melibatkan cost kan, kita akan tengok keuntungan kita, revenue, apakah keperluan cash kita macam mana, service level kita macam mana. Okay, so benda-benda ni lah yang akan mempengaruhi yang keputusan-keputusan yang kita buat tu. Okay, kita nak tengok jumlah site kita banyak mana, kita nak tengok kat mana, kita nak tengok sejauh mana, lama mana kita nak operasi kat situ. Semua adalah kerana untuk menjawab
persoalan-persoalan tentang cost, tentang keuntungan, tentang cash dan tentang service level kita. Okay. Kita bukan boleh just simply buat perubahan tanpa melihat kepada aspek-aspek yang tu lah. Okay. Okay. Banyak betul WhatsApp PDPR ni. Okay, ni pun samalah. This is all the things yang saya dah explain dah kan. Number of sites kan, capacity of site kan. Dia nak buka banyak ke site kecil-kecil ataupun hanya beberapa sahaja tapi site dia besar kan. Contohnya IKEA tadi kan. Dia tak buka pun dekat setiap negeri kat Malaysia kan. Macam Eco Shop kan. Eco Shop kalau kita pergi kat mana-mana semua ada. Kat Kanga ada, dekat Alostar ada. Dekat Jitra pun ada, dekat mana-mana kan. Tapi IKEA dia hanya ada dekat Johor, dekat Penang dan dekat Kedah, KL kan. Sebab apa? Sebab dia punya, mungkin dia punya kos dia tinggi. Kalau kita buka banyak tempat kan. And then mungkin kalau buka banyak tempat pun bukan semua orang akan pergi setiap hari IKEA kan. So dia pilih Penang. Dia pilih Penang sebab tengah-tengah orang Kedah boleh pergi, orang Perlis boleh pergi. Orang mana lagi, orang Perak pun boleh pergi dekat Penang kan. So dia choose instead of open dekat setiap state, dia hanya pilih tempat-tempat yang sesuai sahaja kan. Dia buka based on location, based on allocation of task and then long term capacity and change strategy kan. So benda-benda ni lah yang depa tengok sebelum depa buka outlet yang baru dan sebagainya. Okey, dalam kita membuat keputusan based on capacity kita tu ada 3 level of decision. Okey. Kadang-kadang dia based on business lah. Kalau business kecil mungkin dia akan melibatkan short term. Kalau business besar dia mungkin melibatkan medium. Then kalau yang lebih besar tu dia mungkin akan long term punya decision lah. Kita kena fikir untuk jangka masa panjang. Tapi kadang-kadang contohnya dalam satu kilang kan. Dalam satu kilang kita perlu buat perubahan dalam satu department. Itu yang dikatakan short term capacity decision. Okay, contohnya dalam satu bahagian tu kita kata pekerja bahagian production ataupun section A ni dah lebih. Kan kita tengok dah lebih. So kita buat keputusan untuk kurangkan sikit dekat site A ni, masukkan dia orang ke site B. Itu pun boleh berlaku. Itu tidak memerlukan jangka masa yang panjang. Kita boleh tengok, kita boleh sesuaikan, kita boleh buat keputusan dengan cepat sebab dia tidak melibatkan banyak pihak. Okay, itu level yang short term lah. Okay. Tapi kalau dalam medium term ni kita kata dia lebih besar lah. Maksudnya keputusan tu kena mungkinlah dalam satu kilang tu dia melibatkan satu department. Contohnya department QA contohnya kan. Bahagian QA dia memerlukan perubahan. Jadi ia memerlukan lebih besar lah, lebih masa lebih panjang sikit kan. Dan dia akan involve bukan sahaja supervisor bahagian situ, mungkin juga the head of department bahagian situ kan, untuk membuat keputusan. Compare dengan short term tadi dia boleh buat keputusan dengan cepat saja. Okay. And then level yang ketiga ni, strategic capacity untuk long term ni, dia memerlukan masa yang lebih panjang lah. Untuk yang ini contohnya capacity kita plan untuk buka outlet baru, contohnya kita nak pindah contohnya ke tempat yang lain kan. So benda-benda tu dia akan melibatkan jangka masa panjang dan melibatkan banyak pihak untuk kita bincang. Okay. Compare dengan short term punya capacity tu. Okay. So kita kena tahulah kalau kita ada masalah kan. So dalam kilang tu kalau kita tengok bahagian tadi tu, macam saya kata bahagian production A ni, kita tengok capacity dia dah melebih dah, pekerja dah lebih dan kita boleh buat. So capacity strategi ni bukan sahaja dilihat untuk perkara yang besar saja. Perkara yang kecil pun kita kena lihat juga dalam bisnes kita tu. Okay. So saya harap you all faham tak takat ni?
Senyap je, entah ke tidur, entah ke baring, entah ke duk pergi berenang ke. Ha? Budak-budak semua. Korang faham ke ni? Students, are you still here? Ya doktor, ada. Ada lagi, ada. 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 Entah ke duk pergi mengai tepi sungai tu. Ada doktor. Tengah fokus. Tengah fokus. Ni kalau saya tanya balik, apa boleh jawab tak? Apa yang hampa faham setakat ni tentang kapasiti? Semua senyap layu. Tu macam mana orang kata faham? So yang paling penting dalam bahasa yang mudah lah, yang saya nak habaq kat hampa. Kapasiti ni ialah yang macam tadilah kita bincangkan kan. Everything has its limits. Ada limits kan. So untuk macam kita kata trailer tadi, dia lebih kepada muatan. Kapasiti dia tahan setakat 1 tan, lebih kepada muatan. Tapi kalau dalam bisnes kita tengok kapasiti ni apa kemampuan yang kita boleh buat untuk bisnes kita, untuk kembangkan bisnes kita. Sejauh mana kita boleh kembangkan bisnes kita. Kan? So kita boleh rangka strategi-strategi yang bersesuaian. Okay? Kalau kita tahu dah kita mampu untuk expand bisnes kita, tapi kita kena pastikan pula isu tentang location tadi kan, size of the site tadi kita tengok kan, adakah kita boleh dapat keuntungan kalau kita buat kat situ, kan? So kita kena tengok isu-isu yang berkaitan. So yang kat sini kita tengok some factors influencing the number and size of site. Ni pun kita dah discuss dah tadi kan. Bila kita nak buka satu-satu outlet tempat yang baru, kita nak tengok size dia. And number of site, berapa kita nak buka, berapa yang mampu kita buka, apakah size yang mampu kita tampung untuk kita buka kan. Dan adakah bila kita buka tu kita mampu tak mencapai economics of scale tu. Kan kadang-kadang kita keluarkan produk pada kos yang tidak sesuai, yang tidak mendapatkan keuntungan. So kita kena pastikan benda tu. Benda tu kita kena kaji. Okay. Geographical distribution. Adakah mudah kan? Satgi kita nak kena naik bukit, hantar barang ke susah lah kan. So benda-benda ni kita kena tengok. Ini yang saya kata tadi, economy of scale. Kita kena keluarkan produk kita supaya kita mendapat keuntungan. Kalau kita keluarkan terlalu sikit volume, kita tengok volume. Kalau volume ni 1,000 contohnya kan, 1,000 produk. Kos yang terlibat adalah 8,000. Sebab apa kos biasanya sebab apa makin lama, 8,000 pula dah. Kalau kita keluar 1,000 saja, kos dalam 4 juta contohnya. Banyak sangat tu. Contohnya 400,000 contohnya kan. Takkan kita nak keluarkan yang ni saja. Takkan kita nak keluar banyak ni kan. Baik kita keluarkan 4,000, kalau baik kita keluarkan 4,000 pada kos yang 100,000 saja. Kan, itu logik lah kan. Kalau kita tengok kosong, contohnya kita tengok kosong kat sini kan, kos ialah 8,000. Sebab apa kos 8,000 sedangkan tak ada volume? Sebab apa? Secara logiknya apa yang you rasa? You dah belajar dah dalam POM dulu kan? That's why kita tengok bila berlakunya pandemik COVID ini, kita tengok banyak company tutup. Dia orang tak keluarkan produk pun, tapi company dia pun orang terpaksa tutup. Sebab apa? Sebab they have to pay, they still have to pay gaji pekerja, they have to pay sewa bangunan, they have to pay the electric bill, bil air dan sebagainya kan. Kos-kos yang mereka tanggung itu tinggi. Tetapi bila mereka berjaya mengeluarkan produk yang banyak, output yang banyak berdasarkan demand, dia orang dapat cover balik kos. Sebab bila kita keluarkan produk, orang bayar balik kan. Orang bayar balik. Jadi kita dapatlah, orang kata dalam istilah Melayu ialah balik modal. Kan.
balik modal lah. Kita jual, kita dapat balik, kita dapat bayar gaji, dapat bayar dan sebagainya. So kita tengok kat sini, kalau kita keluarkan lebih daripada 4,000, barulah kita akan dapat untung. So 4,000 ialah dia punya minimum order quantity dia. Nah, dia kena keluarkan 4,000 barulah dia mendapat orang kata balik modal. Belum untung lagi. After 4,000 unit barulah dia akan dapat keuntungan. So normally macam tu lah. Macam Faris lah. Faris meniaga pondok tu kan. Kalau order sikit saja macam mana nak tampung kos pekerja, macam mana nak tampung kos beli kayu, alat-alatan untuk sewa dan sebagainya kan. So jadi bila orang order banyak and then barulah kita dapat pulangan modal. Itu basic lah, basic pemahaman dalam urusan perniagaan. Okay. Okay, some factors influencing the location of site. Ini pun samalah, saya dah explain dah tadi. Benda slide ni dia hanya nak review balik apa yang saya dah explain. Okay, bila kita nak pindah, kita nak tambah fasiliti kita dekat tempat lain, kita kena tengok kos yang terlibat, kita kena tengok fasiliti land dia tanah kat situ macam mana, contohnya sewa beli dia macam mana, apakah resource yang ada kat situ. Satgi kita nak buka kat situ, kita tengok elektrik tak ada, kita tengok air tak ada, adakah kita nak teruskan buka kat situ kan. And then community factors, macam mana sekitar tu macam mana. Adakah dia dekat dengan perumahan contohnya. Kalau kita menjual makanan, better kita buka di tempat yang ada universiti ataupun di dalam universiti dan sebagainya kan, supaya kita lebih dekat dengan pengguna kan, dengan customer kita. Dan kita tengok pula market requirement kita sesuai tak kat situ. Kalau kita nak buka Tea Life, adakah kita nak buka dekat kampung-kampung di Sabah tu? Siapa yang nak beli nanti dekat Sabah tu? Mungkin dia duduk di pendalaman, dia orang tak ada sangat kuasa untuk membeli contohnya kan. Dia orang lebih suka minum teh hak bancuh di rumah aja kan. So perlukah kita buka kat situ Tea Life? Kan? And then required service level, lepas tu image of location macam mana. Itu semua tu benda yang kita kena consider sebelum kita buka ataupun expand kita punya perniagaan. Contohnya macam ni, contohnya kita nak buat keputusan, kita nak jual baju contohnya. Kalau kita tengok kat sini, ia bergantung kepada negara yang kita pilih. Kos baju kita ni bergantung kepada kos helai baju ni adalah bergantung kepada tempat mana kita nak pilih. Contohnya kalau kita pilih Myanmar, kos buruh dia sangat rendah. Okay, RM2 sejam contohnya kan. Tapi kalau kita buka kedai kita di France, kos buruh saja, pekerja saja RM8 sejam. So macam mana kita nak produce barang yang murah? Kan? Berbanding dengan kalau kita buka di Myanmar, kita dapat keluarkan produk dengan harga yang sangat berpatutan. So ni tempat-tempat inilah. Tempat-tempat macam ni, inilah perkara-perkara yang kita kena pertimbangkan untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun servis. Kita kena tengok tempat tu. Okay. Macam setengah-setengah tempat ni ada custom duty. Macam setengah tempat kita kena bayar pula kos custom duty dia kan. Macam Thailand ada, China ada, Myanmar. Tapi basically kita tengok produk-produk kita mostly made in China kan. Sebab apa? Sebab kita tahu dekat China ni labor cost dia rendah. Labor cost dia rendah. Dan kita boleh dapat bahan yang baik-baik. Transportation pun okey. Maksudnya senang nak hantar ke port, senang nak hantar ke gudang-gudang dan sebagainya. Okay? So these are the things yang kita consider. Ini pun some factors influence the timing of capacity change. Bila kita nak buat, bila kita perlu buat perubahan dalam capacity tu. Sama lah, penting sekali kita tengok economic of scale ni, kita tengok ability to cope with changes kan. And then lead time of capacity change. Bila kita perlu, adakah kita nak tunggu demand dulu baru kita buat barang tu ataupun kita sediakan dulu produk-produk, kita keluarkan produk kita and then bila orang order kita hantar saja. Okay, dan sebagainya. So sometimes kita tengok pada forecast, kita tengok pada competitor, kita tengok pada uncertainty. Kadang-kadang kita jangkakan okay, bulan depan ada Chinese New Year contohnya. Kan? So bila berlaku Chinese New Year nanti demand kita nak cuti panjang.
Jadi demand akan tinggi masa tu. So kita akan buat siap-siap produk tu. Kita akan keluarkan siap-siap output tu dengan lebih banyak contohnya. Okay. Untuk memenuhi permintaan pasaran. Okay. Inilah 3 option ni. 3 option perubahan. Sama ada kita nak follow the capacity leading strategy ke, lagging strategy ke, ataupun smoothing strategy. Kalau kita tengok leading strategi ni ialah kita ada capacity yang tinggi kan. So kita buat aja barang. Kita buat aja supaya bila orang order je ada. Bila orang order je ada kan. Tapi kalau lagging kita akan produce output kita berdasarkan demand. Ada demand, ada forecast demand, kita akan keluarkan ikut pada demand kan. Dalam POM pun you all belajar kan. Macam bila kita dah tahu kita nak ikut demand, kita akan keluar based on demand yang ada setiap bulan tu. Tapi kalau untuk leading ni kita buat siap-siap banyak. Kita buat banyak siap-siap. Okay, kita tak berpandukan demand. Tapi dalam smoothing strategi ni kita go sama-sama lah. Ada demand kita buat, ada demand kita buat, ada demand kita buat. Kita tak buat saja-saja. Okay. Itu beza dia lah. Oh, habis dah. Habis dah. Habis dah pun. Amboi. Macam mana? Amirul Hazim kata apa tadi? Keupayaan company untuk penuhkan demand customer. Okeylah, kemampuan. Kadang-kadang kita tak tahu kemampuan diri kita. Kadang-kadang kita rasa kita mampu menghadapinya, tapi sebenarnya badan kita tidak mampu menampung. Kapasiti yang kita ada ni tidak mampu. Kan? Itulah secara ringkasnya. Sebenarnya kapasiti ni kita deal setiap hari lah dalam kehidupan kita. Cuma dalam in term of business, dalam operation strategi, kita kena tengok perkara-perkara seperti yang kita bincangkan tadilah. Sama ada nak follow lagging ke, kita nak smoothing ke, kita nak produce banyak-banyak siap-siap ke kan. Ataupun apa lagi yang kita discuss tadi tentang site kan, apa yang perlu kita tengok, kita nak buka besar ke, kita nak buka kecil ke, kita nak buka banyak ke, kita nak buka sikit saja ke. Okay, semua itu bergantung kepada kemampuan capacity company you, kemampuan modal yang you ada, kemampuan pekerja yang you ada, kemampuan skill yang you ada. Kan? Contohnya satu company ni dia nak buka capacity dia, dia nak buat kapal besar contohnya kan. Dia ada kapasiti untuk buat kapal yang besar, kapal mewah kan, untuk cruise ship tu kan. Dia ada kapasiti tetapi tak ada demand pun. So bukanlah tak ada demand, bukan semua orang yang akan naik kapal tu kan. Bukan semua orang suka bercuti menaik kapal kan. So jika dia buat juga kapal yang besar itu dengan kapasiti yang dia ada tu, dia akan jadi pembaziran kepada keuntungan company. Dia mungkin tidak akan mencapai economic of scale. Kan? Kalau dia terlalu expand. Dekat Malaysia lah contohnya. Tapi kalau dia buat kapal yang besar yang mewah itu di US contohnya, di mana dia tahu orang suka melancong dengan kapal dan sebagainya. So dia ada kapasiti, dia buat kapal tu di tempat yang betul dan dia akan dapat economy of scale tu. Dia akan mendapat keuntungan. Okay? Okay lah. Saya rasa takat tu saja. Saya harap you all semua faham lah. Saya doakan semoga you all terang hati dan faham lah apa yang saya sampaikan ni. Kan? So nanti insyaAllah kalau boleh saya akan share contoh case tadi. Kalau siapa ada textbook, textbook ni, so you all boleh tengok contoh-contoh case study yang ringkas-ringkas, ada short case study kat dalam ni. You akan lebih faham lagi apa yang maksud dia nak ceritakan tentang capacity strategi. Okay. So insyaAllah minggu depan hari Ahad saya akan buat assessment yang pertama. Okay, so mungkin esok saya akan share question ke ataupun case study ke. So hari Ahad minggu depan you all buat waktu kelas lah. You all buatlah assignment tu waktu kelas dan hantar pada hari yang sama. Tak apalah, after kelas pun tak apalah nak hantar. Tapi you use gunakan masa kelas lah. Saya akan ada kat sini lah. Saya akan buka sekejap untuk you all scan code. And then you all boleh teruskan dengan assessment pertama tu. Okay. Alright. Thank you very much and I wish you all the best. Have a nice day.
Stay safe, okay? Take care. Dan jumpa lagi next week. Have a nice weekend. Siapa yang lambat scan tu pergi ketuk ketampi 5 kali sebab lambat. Pergilah lagi saya suruh lari keliling padang pula. Terima kasih doktor. Sama. Nampak ke dah keluar ke? Kod dia belum keluar lagi lah. Thank you doktor. Ya, saya welcome. Sekejap dia tak keluar lagi QR code. Okay. Rekan scan, siapa yang tak scan lagi? Muhammad Ashraf lambat, Fakirah lambat, Firdaus lambat. Wan Muhammad Amirul lambat. Semua ni kena ketuk tampi. Muhammad Syahmin. Pergi siapa? Habis dah ke? Menu kan boleh? Nama apa? Muhammad Irfan Najmi. 270614. Irfan Najmi. Okey, pasal apa? Pakai handphone ke? Oh, duk tak boleh nak reconnect internet limit. Wi-Fi kat UUM. Oh, okey. Oh, duduk di UUM tapi ada masalah juga ya? Dia macam kena bobok saya. Kejap dapat lepas tu dia hilang dia limit. Oh, macam tu pula. Okay. Alright, thank you. Thank you. Thank you, Doktor. Okay, welcome.